Dan adakah ini proses demokrasi ini Doktor lihat kita boleh pelajari daripada apa yang berlaku dekat Sabah, Doktor katakan kita boleh pelajari kan. Terutama saya ingin bawakan perhatian kepada mungkin salah info maklumat, salah lapor maklumat, kekurangan pengetahuan tentang pukul berapa akan mula, apakah yang harus dipakai, apakah SOP tersebut. Bagaimanakah kita boleh tambah baik lagi segala penyampaian tersebut, kerana sebahagian daripada public health adalah untuk educate dan juga adalah untuk inform orang ramai di luar sana. Jadi bagaimanakah Doktor lihat pengajaran yang kita boleh ambil daripada PRN Sabah ini daripada segi penyampaian maklumat dan educate untuk pastikan bahawa jika ada satu pilihan raya lebih besar di masa hadapan, semua ini harus dan juga akan ditangani dengan lebih baik. Pertama sekali, masalah misinformation ataupun disinformation, maklumat yang salah yang disalurkan ni memang dah wujud sebelum zaman COVID juga. Kita boleh tengokkan daripada negara-negara lain, masalah ni kita katakan weaponization kan, menjadikan satu senjata untuk menakutkan orang lain ataupun berikan maklumat yang tidak sahih, tidak benar. Masalah ini dah wujud sebelum COVID, jadi COVID tidak bolehlah digunakan sebagai satu alasan supaya kita tidak keluar untuk mengundi ataupun untuk memastikan hak-hak kita secara perlembagaan Malaysia. Jadi penyelesaian untuk masalah ini tidak boleh bergantung pada kesihatan awam sahaja, tetapi kena bergantung juga kepada pihak-pihak berkuasa seperti SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, practitioner media ataupun rakan-rakan media kita daripada segi surat khabar lah ataupun media sosial lah ataupun di rangkaian TV seperti Astro. Kita perlukan kerjasama daripada rakan-rakan media kita. Nombor 3, kita perlukan kerjasama daripada segenap lapisan masyarakat. Semuanya yang berpengaruh di masyarakat, seperti kalau ada social media influencer ataupun cikgu-cikgu di sekolah menengah dan sebagainya kan. Semua masyarakat Malaysia, seluruh masyarakat Malaysia haruslah bekerjasama. Yang tu ulasan saya yang pertama. Ulasan saya yang kedua ni, kalau kita tengokkan sejarah Malaysia dalam 2-3 bulan yang lepas ni, kita mulakan dengan pilihan raya kecil seperti di Chini lah, di Perak lah, di Johor lah dan sebagainya, dan kita tingkatkan kepada pilihan raya negeri. Dan kalau pada bila-bila masa kita harus adakan satu pilihan raya umum, kita haruslah dapatkan pelajaran ataupun teladan daripada pilihan raya kecil, lepas tu pilihan raya negeri, kita aplikasikan dalam pilihan raya umum. Untuk mengaplikasikan ni kita perlukan kerjasama di antara Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kementerian Kesihatan dengan ramai pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar perlembagaan, pakar-pakar undang-undang untuk kita bekerjasama untuk mencari apakah iktibar yang kita boleh dapatkan daripada, kita katakan latihan pilihan raya kecil yang kita buat latihan untuk pilihan raya negeri kita buat latihan untuk pilihan raya umum. Inilah dua ulasan saya waktu sekarang. Jika ada satu perkara yang mungkin boleh ditambah baik untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan lancar, satu atau dua perkara paling utama bagi Dr. Khor, apakah penambahbaikan tersebut yang boleh kita pelajari untuk masa-masa hadapan? Dua pelajarannya. Nombor satu tu dari segi politikal, nombor dua tu dari segi praktikal lah sikit ya. Dari segi politikal tu, kita dah lebih kurang 7-8 bulan dah ada COVID di Malaysia. Dalam 7-8-9 bulan dah, sekarang dah bulan 9 dah kan. Dah banyak pelajaran dan banyak iktibar dan banyak contoh-contoh yang kita boleh pelajari daripada pengalaman negara Malaysia untuk membendung wabak COVID. Jadi kita tak bolehlah katakan ada pilihan, sama ada dua pilihan saja. Pilihan satu untuk memelihara nyawa, untuk membendung COVID, ataupun pilihan nombor dua, kita bukakan ekonomi, kita tingkatkan cara-cara kita boleh sosial dengan orang lain ataupun untuk menghormati hak-hak dalam perlembagaan kita. Pilihan di antara COVID ataupun hak asasi kita ni merupakan pilihan yang palsu. Kenapa? Sebab ada cara ketiga. Kita harus mencari keseimbangan di antara membendung wabak COVID dan juga menghormati hak-hak asasi kita. Tak perlulah kita katakan satu atau yang kedua. Kita boleh carikan cara yang tengah untuk kita carikan satu keseimbangan di antara dua hak yang sangat penting. Hak untuk nyawa dan hak-hak asasi yang lain. Yang itu merupakan langkah politikal ataupun langkah psikologikal. Tak perlulah kita pilih satu sahaja, kita boleh pilih kedua-duanya sekali untuk mencari satu keseimbangan. Yang itu nombor satu.
Nombor dua tu dari segi praktikal tu, apa yang kita boleh buat adalah untuk meningkatkan lagi visibility ataupun keternampakan untuk pakar-pakar kesihatan awam. Maksud saya pakar kesihatan awam, pakar perubatan, doktor-doktor, jururawat, pakar farmasi, ahli profesional kesihatan yang lain ni kan haruslah menampakkan diri mereka sendiri secara individu dengan pesakit-pesakit mereka untuk memberi kelegaan, untuk memberi keyakinan kepada pesakit-pesakit mereka yang mereka tempuh setiap hari, tetapi juga dari segi sistemik, sebab para profesional kesihatan pada masa sekarang belum lagi nampak secara visible, secara tinggi di dalam public debate ataupun perbahasan yang dilakukan dengan khayalak umum pada masa sekarang. Itulah dua-dua cara yang saya boleh cadangkan pada masa sekarang.